Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di episod yang kali ini. Saya Rabiatul Adawiyah binti Ramli, pemilik kepada firma guaman Rabiatul Adawiyah and Associate dan beramal sebagai pengamal undang-undang di Mahkamah Syariah. Okey, baik. Berkenaan dengan soalan, adakah seorang wanita yang baru berkahwin dengan suami yang tidak dikurniakan anak boleh mendapat harta apabila suaminya meninggal? Okey. Soalan tu bagus, okey, kerana ramai yang tak tahu. Okey, di sini saya ingin jelaskan. Apabila sesebuah perkahwinan daripada perkahwinan yang sah di segi hukum syarak dan undang-undang, maka apa sahaja tuntutan ataupun apa sahaja hak terhadap suami ataupun isteri itu adalah berkuat kuasa daripada tarikh akad nikah sehinggalah pernikahan dibubarkan, sama ada dengan cara perintah mahkamah ataupun dengan cara kematian. Okey, di sini adakah balu boleh mendapat harta daripada suami sekiranya tidak ada anak? Okey. Anak bukanlah topik ataupun isu yang kita nak ketengahkan. Okey, kerana ada anak atau tidak, harta tetap boleh diperolehi ataupun tetap boleh dituntut oleh si isteri yang kematian suami ni tadi. Okey, kerana apa? Pertama, suami itu adalah suami yang sah menurut hukum syarak dan undang-undang kepada isteri ini. Dan isteri itu juga adalah isteri yang sah menurut hukum syarak dan undang-undang. Dan kematian, semasa kematian si suami, isteri ini adalah sah isteri, bukannya telah diceraikan ataupun sebaliknya. Okey. Yang kedua, harta-harta yang ditinggalkan oleh si suami ataupun si mati adalah harta milikan penuh milik suami. Okey, sekiranya dua perkara ini ada, maka si isteri berhak mendapat bahagian dalam harta peninggalan si suami. Okey, sama ada dengan cara menuntut tuntutan permohonan faraid atau tuntutan harta sempencarian. Harta sempencarian sekiranya ada. Sebagai contoh, isteri dan suami ini telah berkahwin 5 tahun, katakan. Sepanjang 5 tahun itu tidak ada anak ataupun ada anak sekalipun. Okay, dalam tempoh 5 tahun itu, macam-macam harta yang diperolehi. Rumah, aset tanah, saham dan sebagainya. Okey, yang diusahakan sama ataupun tidak diusaha bersama isteri. Si isteri berhak, si isteri ada bahagian di dalam harta peninggalan suami. Kerana apa? Yang pernah saya bagi tahu, kerana isteri ini adalah isteri yang sah dalam perkahwinan tersebut. Jadi, isteri ini boleh menuntut bahagian dalam faraid dan juga di dalam harta pencarian. Harta pencarian ini, si isteri nak dapatkan kedua-dua bahagian di dalam faraid dan harta pencarian menurut undang-undang ini, si isteri perlulah melalui proses-proses yang ditetapkan oleh mahkamah ataupun oleh undang-undang. Okey, jika faraid di mahkamah syariah, harta pencarian juga di mahkamah syariah. Faraid tengok kepada nilaian harta dan harta pencarian adalah di mahkamah tinggi syariah yang berbidang kuasa di tempat pemustatinan isteri ini tadi. Okey, jika isteri ini jika waris kepada suami ini ada, namakan defendant atau responden kepada waris-waris peninggalan suami. Okey, waris kata tadi anak tak ada, betul? Mungkin si suami ada tinggalkan seorang ibu, seorang ayah ataupun adik-beradik yang lain. Itu kita panggil sebagai waris-waris peninggalan. Namakan waris-waris ini di dalam tuntutan semasa tuntutan difailkan dan semasa proses perbicaraan dijalankan. Okey, kerana apa? Dibimbangi proses ini tak berjalan lancar dan keputusan terpaksa
ditolak kerana apa? Pihak-pihak tidak dimasukkan, pihak-pihak yang wajar, yang pihak-pihak yang berkepentingan di dalam tuntutan tersebut tidak dimasukkan. Okey, mahkamah boleh mendengar, tetapi mahkamah juga boleh memutuskan untuk tidak mendapat bahagian tersebut kerana pihak-pihak berkepentingan tidak dimasukkan. Atau dengan cara lain, pihak-pihak yang berkepentingan boleh membuat bantahan terhadap tuntutan yang telah difailkan sekiranya berlaku penipuan. Okey, jadi bagi mengelakkan perkara ini berlaku, pertama, dapatkan nasihat yang wajar daripada pihak mahkamah ataupun yang berkeahlian tentang bagaimana cara untuk membuat tuntutan. Okey, yang seterusnya berkenaan dengan cara membuat tuntutan. Okey, pertama, pastilah melalui mahkamah. Okey, nyatakan di dalam penyata tuntutan itu adalah satu pleading, satu prosedur yang perlu dilengkapkan dengan baik dan tepat segala fakta sebelum difailkan. Iaitu dia ada satu kertas atas nama penyata tuntutan. Plaintiff adalah pihak yang menuntut, iaitu si isteri, dan defendant adalah pihak yang kena tuntut, waris-waris lah. Okey, jadi namakan. Kalau harta sepencarian yang nak dituntut, faraid biar dahulu. Perlu didengar harta sepencarian dahulu. Jadi di sini sebagai seorang isteri yang ingin mendapatkan hak dalam harta sepencarian kerana ada sumbangan langsung dan sumbangan tidak langsung si isteri ini tadi, maka perlu letakkan. Okey, pertama, fakta kepada tuntutan lah. Okey, nama isteri, nama si mati, ada anak atau tidak ada anak. Okey, dalam soalan ini tidak ada anak. So, nyatakan tiada anak. Dan berapa tempoh perkahwinan, pernah diceraikan ataupun tidak, dan apakah aset-aset peninggalan si mati. Okay, nyatakan, dan nyatakan juga waris-waris. Okay, yang paling penting di dalam tuntutan harta sepencarian ini adalah isteri ini perlu membuktikan sumbangan langsung ataupun sumbangan tidak langsung di dalam tuntutan harta sepencarian. Apakah sumbangan langsung dengan sumbangan tak langsung ni? Sumbangan langsung ini adalah dari segi sumbangan isteri ini secara langsung, dari segi wang ringgit. Penat dia, cara mencari aset, sebagai contoh. Okey, jadi inilah sumbangan tidak langsung, sumbangan langsung. Okey, buktikan kalau ada wang ringgit, berapa jumlah wang ringgit, bila diberikan, bila benda ini, untuk apa, nyatakan. Kalau sumbangan tidak langsung pula, mungkin sebagai contoh isteri ini suri rumah. Okey, sumbangan tidak langsung ini adalah dengan menjaga rumah, menjaga aset suami, menjaga makan minum suami ini sehingga berjaya memperolehi aset-aset tersebut. Yang mana inilah dikatakan sumbangan tidak langsung. Jadi Allah dah meninggikan martabat seorang wanita kerana walaupun tak ada sumbangan langsung, sumbangan tidak langsung tetap ada bahagian bagi isteri yang tidak bekerja. Okey, beginilah hebatnya hukum Allah tu. Okey, yang kedua, nyatakan juga bukti-bukti yang lain-lain. Okey, nyatakan yang paling penting adalah harta tersebut mestilah milik penuh si mati, si suami. Okey, seterusnya untuk faraid. Faraid pun sama juga. Tapi faraid perlu diselesaikan harta sepencarian dahulu, barulah tuntutan faraid dibuat untuk mengetahui berapakah bahagian dan siapakah waris yang berhak untuk mendapat bahagian hasil peninggalan. Kenapa saya suka ingatkan isteri yang kematian suami ini perlu membuat tuntutan harta sepencarian? Kerana untuk menentukan terlebih dahulu portion ataupun bahagian yang wajib ataupun bahagian yang hak dari segi undang-undang dan hukum syarak sebelum bahagian faraid diberikan. Okey, bagi meneruskan kehidupan si isteri ini sebagai seorang balu di masa hadapan. Okey, itu sahaja perkongsian saya sedikit untuk tontonan. Moga-moga bermanfaat. Sebar-sebarkan ilmu ini biar yang tak tahu jadi tahu, jangan ada lagi yang tidak tahu. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.